Baik, so kita dah buat dia punya senarai tadi. So sekarang ni senarai C1, C2, C3 dan C4 itu sebenarnya saya nak comparekan dengan C4 ataupun apa-apa C yang saya dapat daripada CSV itu tadilah. Okay, so daripada sini, daripada yang kita select dia punya get maklumat item ni semua, saya nak comparekan kedudukan dia dengan kedudukan dalam list ini. Jadi untuk itu saya akan bandingkan nilai yang saya dapatkan. Kalau kat sini nanti tadi saya set dia sebagai teks saja, saya tak nak set dia sebagai teks. Saya nak setkan dia sebagai kedudukan itu nanti. So apa yang kita boleh buat dekat sini adalah contoh. Saya bagi satu contoh sajalah. Contoh kita nak notify something. So saya akan gunakan method daripada list. Okay, so kita cari sesuatu method, nama dia adalah index in list. Okay, nama method tu adalah index in list. Okay, saya bagi tahu dahulu apa kegunaan method ini, macam mana dia digunakan. Contoh kita nak cari dia akan cari kedudukan benda ini dalam sesuatu list itu. So kita perlukan dua benda. Kita letakkan thing ni adalah benda yang kita nak cari, dan list itu adalah benda yang dalam list itulah. Dia punya list itu yang senarai yang kita nak cari itu. Contoh kita ambil button test ini nanti. So kita akan show dekat sini. Ini tak apa, ini tak perlu, saya tak perlukan itu. Saya perlukan button klik ini nanti. Baik, so bila button klik, saya perlukan notifier tadi. Masih perlukan notifier dekat sini. Dekat sini saya masih perlukan notifier, but maybe saya tak perlukan yang get global list tersebut lah nanti. Okay, ni tak perlu, saya bukan nak yang ni. Saya delete sahaja. Okay, so saya nak tahu apa nilai indeks dia nanti, apa yang dia akan keluarkan. Contoh saya bagi contoh dahulu. So list yang kita nak gunakan adalah list ini, list senarai jawapan ini. Okay, so apa yang saya boleh buat adalah saya boleh ambil ini. Saya ambil, sebab ini tadi adalah sejenis list lah sebenarnya. Saya ambil get global senarai jawapan itu, saya letakkan dia dekat list. So daripada list ini saya nak cari sesuatu. So apa yang saya nak cari adalah saya letakkan dekat sini lah. Saya letakkan dekat situ. So saya ambil teks. Contohnya saya nak cari C1. Contoh saya nak cari C1 lah. Okay, so kalau saya refresh sekarang ini so kalau saya refresh, saya tekan next. Kalau saya tekan CSV list ini tadi adalah dia punya test button tadi. So button test ini adalah yang ni dia punya, walaupun nama dia lain tu. So saya tekan, so dia tunjukkan satu tu maksud dia apa? Bila dia cari C1 dalam list global senarai jawapan ini, kalau kita tengok kedudukan dia adalah dekat C1. Contohlah saya buat ni C3 kan. So kalau contoh saya nak cari C3, saya nak cari C3 dalam global senarai jawapan yang ni, maksudnya kedudukan C3 tu adalah dekat yang ketiga kan. So bila saya tekan balik saya punya button klik itu nanti, maksudnya saya dapat kedudukan dia sebagai 3 di situ. Okay, so sama jugalah kalau saya nak cari C4. C4 ini maksudnya C4 ni dalam senarai global jawapan. Kita tengok dekat sini senarai jawapan yang ni, maksudnya C4 tu adalah dekat kedudukan 4. So bila saya tekan CSV list, maksudnya dia keluarkan kedudukan dia adalah kedudukan yang keempat di situ. Okay, so kita boleh gunakan ini index in listing untuk cari dia punya kedudukan sesuatu benda itu dalam senarai jawapan kita. So macam mana kita nak guna dalam kita punya program ni? So kita boleh ambil ini sebagai test sahaja. So bila kita gunakan blok ini index in list ni, maksudnya kita nak tahu dia punya kedudukan benda ini dalam global senarai jawapan kita.
senarai jawapan ni tadi C1, C2, C3, C4 itu. Okey, so kalau kita tengok C2, C4, C3 ni semua tadi, itu adalah nilai yang kita dapat dekat sini tadi lah. So yang ni dia datang daripada inilah, set label kedudukan teks ini. So instead of saya letakkan terus dia punya benda yang dia select tadi, yang ni saya boleh check dia punya kedudukan. Okay, so saya gantikan ni dekat sini, bukan gitu, dekat sini ya. So ini saya boleh buang, saya tak perlu hard codekan dia. So ini kita akan ikut daripada list CSV. So daripada soalan kita ni, yang ni get masalah ni, maksudnya dia adalah satu array. Yang ni tadi, contoh ini satu array yang ni, satu senarai yang ni, satu list yang ni Tapi bila kita pilih yang 7, maksudnya kita pilih yang C2 inilah. Bila kita pilih 7 dekat sini, nombor 7 tu maksudnya dia kedudukan yang ke-7, kedudukan yang terakhir ni dekat C2. So sama ada kita pilih C3, C4 ataupun C2. Okay, so then daripada benda ini dia akan masuk dalam, kita cari benda ini benda yang dapat C2 ke, C3 ke, C4 ke, dia cari apa kedudukan dia dalam global senarai jawapan, which is benda dekat atas ini. Okay, C1, C2, C3 dan C4. So kalau saya letakkan sekarang ni, maksudnya dia boleh jadi index in listing. Saya letakkan kedudukan teks dia dekat situ. So saya refresh dahulu, saya try semula, saya tekan next. So sekarang ni dia tak keluar C2 tu semualah, tapi dia keluar kedudukan jawapan yang betul itu. Okay, so kalau untuk soalan 2 ini, kedudukan jawapan yang betul, kalau kita tengok file CSV kita, kedudukan dia adalah yang ketiga inilah, C. Sama juga kalau kita buat untuk C4, kedudukan yang betul adalah jawapan nombor 3, soalan nombor 3 ini. Jadi maksudnya kedudukan yang betul adalah kedudukan yang keempat, iaitu D, daripada A, B, C, D tersebut. Okey, so kita dah berjaya set dia punya cari kedudukan jawapan yang betul lah dekat situ. Tapi saya tak nak letakkan dia dekat teks ini, sebab kalau saya letakkan, dan kita tahulah apa jawapannya, defeat the purpose. So saya nak sembunyikan kedudukan jawapan yang betul ini pun dalam satu pemulih ubah. So saya nak namakan satu lagi variable, nama dia adalah kedudukan jawapan yang betul. Okey, kedudukan jawapan betul. Okey, so saya akan initialize dia kepada nilai 0 dahulu. Okey, saya akan initialize nilai dia kepada 0 dahulu, sebab kedudukan itu kan tadi dia dalam bentuk nombor kan. So saya just initialize saja, tak apa. Okay, so every time saya buat dia, instead of saya set label kedudukan ini kat sini, so saya nak nilai ni dia bukan letak dalam teks ini bukan dekat label itu, dari label itu dia just saya nak buat dia punya teks itu saja. Saya nak kedudukan ini dia dimasukkan ke dalam nilai variable ini, kedudukan jawapan yang betul, supaya nanti saya boleh compare dengan method ini nanti. Itu lepas ni lah. Okay, saya letakkan dahulu So saya buka dahulu ni saya buang lah, saya boleh buangnya. Ini untuk test saja tadi. So saya ambil set jawapan yang betul ni, set jawapan yang betul itu set global kedudukan jawapan yang betul itu dekat set soalan dan jawapan juga. Okay, set global kedudukan jawapan yang betul kepada kedudukan ini tadi yang saya dapat bila saya compare nilai yang saya dapat dekat sini dengan global senarai jawapan saya. Okay, so saya refresh, saya cuba dahulu. Okay, tapi saya refresh ni maksudnya dia tak ada apa-apa, dia tak ada call apa-apa notifier lah. Cuma sekarang ni untuk saya test, saya boleh tahu berapa nilai kedudukan jawapan yang betul saya sekarang ni. So apa yang saya boleh buat adalah saya nak ambil teks ni, saya nak buat join. Join ni maksudnya dia boleh gabungkan lah antara perkataan tersebut Jadi saya boleh pilih teks, saya buat kedudukan jawapan betul adalah, okay,
adalah kita ambil kedudukan jawapan betul yang ni. Okay, dia punya variable itu. Okay. Okay, so kita try dahulu So saya nak refresh. Bila saya refresh, saya tekan next. Okay, dia tak ada keluar apa-apa lah dahulu dia punya notification. Cuma bila saya tekan test button ini, CSV list ni, dia punya test button tadi, so kedudukan jawapan betul adalah 2 untuk soalan jawapan 1 ini. Kalau kita tengok CSV kita ni, ini yang kedua Kalau kita tekan next, kedudukan jawapan yang betul adalah mana tadi? Kedudukan jawapan yang betul, kita kena tengok dekat CSV ni kedudukan jawapan yang betul adalah 3. So which means yang ni lah kedudukan dia adalah 3. Okay, so kita dah setkan dia punya global kedudukan tu. Okay, so next apa yang saya boleh buat adalah kita boleh compare kan Jadi kalau dekat sini tadi kita pilih contoh kita pilih kalau CSV list, kalau dekat jawapan 2 ni jawapan yang betul adalah 3 kan. Tapi kita ada satu lagi, yang ni dibuat oleh sistem lah by the way ini dibuat oleh sistem ni, aplikasi ni dia bagi tahulah kedudukan jawapan yang betul berdasarkan CSV file kita tadi. Tapi yang senarai jawapan ini adalah yang ni dia diberikan oleh pengguna. Contoh kalau kita letak pilih A kan, so dia pilih dia dapat kedudukan dia jawapan yang 1. Ni kedudukan yang dipilih adalah 3. So bila kita compare dua kedudukan ini, kalau kedudukan dia sama, then kita tahu jawapan kita betul lah. So kalau sistem tu set kedudukan ketiga ini jawapan dia, dan pengguna pun dia pilih nombor 3, so should be jawapan dia adalah betul lah. Tapi kalau dia pilih selain daripada tu, then jawapan dia salah. So dekat sini saya boleh buat checking. Saya nak check sama ada ini senarai jawapan yang telah diselect oleh pengguna ni, dia sama ke tidak dengan kedudukan jawapan yang betul. Kalau dia sama, then betul lah. Kalau dia selain daripada tu, then jawapan dia salah. Kita boleh bagi notice salah dekat sini. So untuk itu saya nak perkenalkan kepada konsep satu lagi control yang kita perlukan, iaitu kita perlukan control if. Okay, so if then ini dia akan semak sama ada sesuatu syarat yang kita tentukan itu adalah betul ataupun salah. So kalau contoh kita letakkan dekat sini, kalau so kita nak dia keluarkan macam ni lah. Kalau pengguna tu, kedudukan yang pengguna pilih, okay, dekat sini kedudukan yang dia pilih itu sama dengan kedudukan jawapan yang betul, dan kita nak set dia punya jawapan itu, jawapan pengguna itu sebagai betul. Kalau dia pilih selain daripada itu, kalau dia salah, dan jawapan dia salah lah. Okay, so ini struktur kawalan ni dia ada banyak jenis sebenarnya, tapi untuk case kita ni saya rasa kita kena guna if then else. Okay, untuk if then else ini maksudnya dia akan semak syarat tu. So dia, kalau kita tengok dia ada 3 benda kat sini kan. Ini kita letakkan dia punya input, ini kita letakkan apa yang dia buat kalau betul, else ni dia akan berjalan apabila kalau dia salah. Okay, untuk demonstrate dia punya benda ni contoh kita bagi contoh lah, kita bagi satu contoh dekat sini. Okay, saya nak gunakan notify button saya lah untuk saya test. So ini tadi ini tak perlulah kan, perlu ke? Tak perlu. Tak perlu sebab ni cuma get sahaja. So kita contohnya kita nak gunakan kita punya button test itu tadi contoh kalau saya set dia punya jawapan sebagai true. Okay, jawapan sebagai true so dia ada variables logic, dia ada logic contoh. Logic ni maksudnya, logic ni ada 2 sajalah, dia ada betul ataupun salah.
Contohnya kalau true bila saya tekan ni nanti, maksudnya dia akan buat something. Okay, so contohnya saya nak notify log show alert ini so saya nak notice, contoh notice some notice lah. Okay, answer is true, contohlah answer is true, contoh. Dan kalau dia salah, blok yang kedua ni dia akan berjalan kalau if ni dia akan check dahulu sama ada syarat itu betul ataupun tidak. Kalau betul, dia akan jalankan yang pertama ini, dia akan cakap answer is true. Tapi kalau dia salah, then dia akan buka yang selain lah. Maksudnya dia akan tunjukkan yang selain, answer is other than true, contohlah. Okay, so contoh saya test dahulu dia punya benda ni. So kalau saya tekan, so kita dapat answer is true dekat situ. Okay, tapi kalau contohlah saya tukarkan ni kepada false kan, so bila dia false, dia tak jalankan yang ni, dia akan skip blok yang ni. So dia cuma ada satu pilihan sajalah dekat sini, sama ada dia pilih blok ini, blok pertama ni, blok then ni, ataupun dia pilih blok else ini. Blok else ini dia akan berlaku kalau syarat itu salah. Okay, kalau saya tekan lagi, kali ini dia akan cakap answer is other than true, which is dia menjalankan blok yang kedua, dia tak jalankan blok yang pertama ini. So yang ni membolehkan kamu nanti buat dia punya syarat tersebut lah, check sama ada jawapan itu betul ataupun tidak. Okay, so true ini, benda yang dinamakan sebagai true ni adalah bila kita boleh comparekan antara dua nilai. So contoh saya letakkan ini sebagai, okay, kita boleh bandingkan dia. So kita boleh gunakan logic. So logic ini boleh kita bandingkan antara dua nilai sama ada sama ataupun tidak. So sekarang ni kita nak comparekan kedudukan jawapan yang betul dengan jawapan yang, contohnya kedudukan jawapan yang betul. Contoh dia ada kat sini, saya ambil daripada sini lah kedudukan jawapan yang betul. Sekarang ni dia set kepada kosong, depend jugalah, sebab kalau ada soalan tu, bukan ni, dia kena get dahulu get kedudukan jawapan yang betul. Okay, kalau kita tengok dekat sini, okay, baik, so dia comparekan dengan sesuatu lah dia akan comparekan dengan sesuatu, dia bandingkan dengan, contoh saya nak bandingkan dengan 1. Untuk itu kita kena bagi tahu dahulu, saya pun nak show jugalah, saya nak call notifier juga sebenarnya, apa dia punya kedudukan tersebut So saya nak set dahulu apa dia punya kedudukan. Baik, so saya nak notiskan ini tadi iaitu kedudukan jawapan yang betul. Get ini juga saya nak notiskan yang ni, kedudukan jawapan yang betul. Contohlah saya buat random number lah, dia sama ada 1 hingga 4 saja dia punya kedudukan tadi, kedudukan jawapan yang betul tu. Contoh saya buat 1 lah dekat sini So ini adalah untuk jawapan 2 Jawapan 2 ni sepatutnya kita, kalau tengok sini, jawapan untuk soalan nombor 2 tu, dia punya kedudukan adalah dekat nombor 3. Ketiga yang ni So should be, kalau saya letak nombor 3 dekat sini, should be jawapan dia betul lah. Bila kita bandingkan 3 ni dengan kedudukan jawapan yang betul, should be jawapan dia adalah betul lah dekat sini So kalau saya tekan CSV list, okay, answer is true, dia cakap answer is true. So ni saya buang dulu sekejap, saya buang notice ni supaya tak confuse. Okay, so kita fokus pada ini sahajalah. Dia, kalau kita dapatkan get global kedudukan jawapan betul ini,
maksudnya dia sama dengan 3. Sebab ni sekarang ni kita tengok soalan 2 lah. Soalan 2 tadi kan punya kedudukan untuklah 3. Contoh kalau kita buat untuk jawapan nombor 3 So kalau jawapan nombor 3, so sekarang jawapan nombor soalan jawapan nombor 4. Kalau kita tengok daripada CSV itu, jawapan nombor 4 ni kedudukan dia adalah C2. So kalau saya buat untuk 2 dekat sini, kedudukan 2, bila saya test, baru jawapan dia betul. Should be answer is true. Tapi kalau saya letak selain daripada tu, 3 contohnya, bila saya tekan, sebab jawapan dia tak sama kan, maksudnya dia test ini other than true, dia salah. Bila dia salah, so dia akan keluarkan inilah other is answer is other than true itu. So saya boleh gunakan struktur kawalan if ini untuk cek sama ada jawapan itu betul ataupun salah. Okey, so kita boleh cakap jawapan betul. Kalau dia samalah, jawapan betul